أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ma'mur Kampung Tanjung Sepat yang dimulakan para alim ulama asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan juga Islam, rahmatnya, izinnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Maaf. Nabi SAW bersabda, "Ta'allamul fara'idha wa'allimuha, fa innaha nisful ilmi wa huwa yunsa, wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati." Pelajarilah ilmu faraid, kata Nabi SAW. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan. Sesungguhnya ilmu faraid ini merupakan setengah, 1/2, nus, sebahagian, separuh daripada ilmu yang ada di dunia ini. Wahwa yunsa, ini poinnya. Dan dia ni, ilmu faraid ini akan dilupakan. Buktinya, tuan-tuan, puan-puan ingat tak yang lepas kita bincang tentang apa? Ingat lagi? Kalau ingat, Alhamdulillah. Bermakna kita tak termasuk dalam golongan yang melupakan ilmu faraid. Wahuwa yunsa, kata Nabi SAW, ilmu ini akan dilupakan. Wahuwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan ilmu ini akan dicabut, antara yang terawal yang akan dicabut di kalangan umatku. Mudah-mudahan istiqamah kita dalam menuntut ilmu faraid ini sedikit sebanyak dapat mengelakkan daripada apa yang disabdakan Nabi SAW. Moga-moga kita tak tergolong dalam golongan yang Nabi SAW sabdakan, yang mana kita melupakan ilmu faraid dan hilangnya ilmu faraid dari kampung Tanjung Sepat ini. Mudah-mudahan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang lepas kita dah bincangkan tentang asabah. Bila sebut asabah bermakna baki, dalam bahasa mudah kita nak faham.
Pembahagian faraid cuma ada dua. Satu ahli fardu dan yang kedua asabah. Asabah ni bermakna baki. Selepas ahli fardu dapat, barulah asabah, ahli asabah akan dapat bahagian mereka baki yang ada. Bila sebut baki, boleh jadi boleh jadi dia dapat, dan boleh jadi juga orang yang asabah ini tak dapat langsung. Jadi tak semestinya orang asabah ni mesti kena dapat. Namanya pun baki. Kalau ada baki, barulah dia dapat. Bismillah. Boleh jadi juga asabah ini dia seorang je yang dapat. Yang fardu tak ada. Cuma ada ahli asabah. Boleh jadi juga dia dapat. Boleh jadi dia tak dapat. Boleh jadi dia dapat lagi banyak daripada yang ahli fardu. Boleh jadi juga dia dapat lagi sedikit daripada ahli fardu. Cara pengiraan faraid, kita akan dahulukan, bahagikan kepada yang ahli fardu terlebih dahulu. Ada baki barulah diberikan kepada ahli asabah. Asabah ada dua jenis-jenis asabah. Asabah yang pertama dengan sebab, al-asabah as-sababiyah, dengan sebab, iaitu sebab penghambaan. Bekas tuan hamba, dia boleh mendapat harta pusaka daripada bekas hambanya, yang mana hambanya ini dulu dia dah bebaskan, kemudian hamba ini dah bekerja, dah ada pendapatan, dah ada harta sendiri, belum sempat berkahwin, tak ada saudara mara sebatang kara, mati dia, dapatlah bekas tuan hamba ini, dinamakan asabah sababiyah. Yang kedua al-asabah an-nasabiyah. Kita nak bincangkan ini asabah nasab, dengan sebab nasab keturunan. Asabah nasabiyah ini ada tiga. Yang pertama yang lepas kita dah bincangkan, iaitu asabah binafsi, dengan sebab dirinya. Adanya dirinya dia dapat asabah. Tak kiralah ada orang lain ke tak ada, dan dia tak orang kata apa? Tak terkait ataupun tak dipengaruhi oleh orang lain. Ada dia dapat. Itu asabah binafsi. Siapa dia? Anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki, kemudian bapa, kemudian datuk sebelah bapa, kemudian saudara lelaki seibu sebapa, saudara lelaki sebapa, anak lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa, anak lelaki daripada saudara lelaki sebapa, kemudian pakcik, bapa saudara sebelah bapa yang seibu sebapa dengan bapa, kemudian pakcik juga bapa saudara sebelah bapa yang sebapa sahaja dengan bapa, kemudian anak mereka, kalau dengan si mati sebagai sepupu, anak pakcik kita mati, kita ada pakcik, anak dia dengan kita sebagai sepupu. Ini golongan-golongan asabah binafsi, dengan sebab dirinya ada, dia dapat. Cuma nanti kita akan lihat mana darjat mereka yang lebih dekat. Dan kelompok, kita dah bincangkan yang lepas, dalam ahli waris ada 4 kelompok besar. Kalau kita nak bincangkan tentang asabah, ada 4 kelompok besar. Kelompok pertama ini bila dia dapat, kelompok kedua, 3, 4 takkan dapat. Takkan berlaku dua kelompok dapat asabah sama-sama, takkan berlaku. Cuma satu sahaja yang akan dapat. Ada 1, 2, 3, 4 tak dapat. Tak ada 1 pergi kepada 2. Ada 2, 3, 4 tak dapat. Begitulah seterusnya. Tarik yang 1 tak ada, 2 tak ada, 3 tak ada, 4 baru ada, barulah dapat. Kelompok yang 1 apa dia? Anak dan ke bawah. Anak lelaki, cucu lelaki dari anak lelaki, cicit lelaki daripada cucu lelaki daripada anak lelaki. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua iaitu kelompok usul. Kelompok pertama tadi furuk waris. Yang kedua usul, iaitu bapa, datuk sebelah bapa, moyang sebelah bapa, maknanya ayah kepada ayah dan seterusnya ke atas. Ada yang furuk, yang pertama ayah tak dapat asabah. Begitu juga yang ketiga, yang keempat. Yang ketiga, bahagian kelompok yang ketiga iaitu hawashi, iaitu ikhwah, saudara lelaki seibu sebapa, saudara lelaki sebapa, anak mereka, anak saudara.
Kelompok yang keempat, a'mam, iaitu golongan pakcik. Pakcik sebelah bapa, seibu sebapa dengan bapa, ataupun pakcik sebelah bapa yang sebapa dan anak mereka. Ada kelompok pertama, anak dan ke bawah. Kita kena faham anak dan ke bawah, ya. Bukan anak saja. Kadang-kadang orang salah faham dan lihat pada ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Ayat yang ke-12, maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kamu lelaki, suami-suami akan mendapat 1/2 daripada harta peninggalan isteri-isteri kamu jika mereka mati, sekiranya mereka tidak mempunyai anak. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, terjemahan Al-Quran, dalam kitab ini juga terjemahannya, anak walad tu merujuk anak. Tetapi dalam kaedah faraid, anak dan ke bawah. Cucu pun, bila ada cucu juga, suami ini tak dapat 1/2, dapat 1/4. Dapat 1/2 sekiranya si mati, iaitu isteri mereka tidak ada anak dan ke bawah. Kemudian malam ini kita masuk asabah bi ghairi, asabah dengan sebab yang lain. Muka surat 135. Muka surat 135 yang di atas. Asabah dengan yang lain, al-asabatu bi ghairi. Pengertian asabah dengan yang lain atau asabah bi ghairi ialah ahli waris perempuan menjadi asabah bersama-sama dengan ahli waris asabah lelaki. Asalnya asabah binafsih, kalau kita lihat muka surat 134, susunan itu semuanya lelaki, tak ada perempuan. Susunan 134 daripada nombor 1, susunan keutamaan sehinggalah nombor 12 itu semuanya lelaki. Ini golongan asabah binafsih dengan sebab dirinya. Yang kedua, asabah dengan yang lain, bermakna dia bukan lelaki, tetapi bila bersama dengan yang lelaki dia dapat asabah dengan sebab yang lain, bi ghairi, namanya pun bi ghairi, dengan sebab yang lain. Kewujudan ahli waris lelaki yang sama darjat. Sama darjat ni maknanya apa? Sama level. Anak lelaki dengan anak perempuan. Adik-beradik lelaki seibu sebapa dengan adik-beradik perempuan seibu sebapa. Adik-beradik perempuan seibu sebapa dengan adik-beradik lelaki sebapa. Tak sama darjat. Jadi dia kena sama darjat. Begitu juga cucu lelaki dan cucu perempuan daripada anak lelaki yang dah meninggal dunia, maka mereka akan mendapat asabah bi ghairi. Ahli-ahlinya terdapat 4 orang, iaitu yang pertama anak perempuan. Ketika mana? Ketika dia bersama anak lelaki sahaja. Kalau dia berseorangan, kita dah bincangkan yang lepas, anak perempuan bila dia berseorangan, seorang diri akan mendapat 1/2. Kalau dia ada 2 orang atau lebih, semuanya perempuan, maka mereka akan dapat 2/3. Dia tak akan menghabisi harta. Sebab tak ada golongan lelaki. Jadi baki tu akan cari kepada siapa yang akan dapat asabah. Sebab anak lelaki tak ada, pergi kepada cucu ada tak? Tak ada juga. Pergi kepada ayah ada tak? Tak ada. Datuk tak ada. Pergi kepada adik-beradik ada seibu sebapa. Barulah baki asabah tadi pergi kepada adik-beradik seibu sebapa. Kerana tak ada anak ataupun cucu dan ke bawah yang lelaki. Kalau misal kata anak ni ada lelaki dan ada perempuan, maka yang perempuan ini akan menjadi asabah bi ghairi yang kita akan bincangkan ini. Ketika dia bersama anak lelaki sahaja, dasarnya ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Allah mensyariatkan, yakni mewajibkan bagimu tentang pembahagian warisan untuk anak-anakmu, iaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Siapa yang kata ni? Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Allah berikan harta pusaka
wajibkan disyariatkan kepada anak-anak kalian, anak-anak kamu, iaitu lizakari mislu hazil unsayan, iaitu bahagian lelaki dua bahagian dengan bahagian perempuan satu bahagian. Bahasa mudahnya nisbah dua, lelaki dua, perempuan satu. Kalau ada seorang lelaki seorang perempuan anak, yang lelaki kalikan dua, satu kali dua, dua tambah dengan perempuan satu, tiga, bermakna lelaki 2/3, perempuan 1/3. Kalau ada dua lelaki dua perempuan, yang lelaki kalikan dua lelaki kali dua 4, tambah yang perempuan 2, 6, bermakna lelaki 2/6, perempuan 1/6. Begitu juga seterusnya, 5 lelaki 5 perempuan, yang lelaki 5 kali 2 10, tambah yang 5 perempuan 15, bermakna yang lelaki 2/15, yang perempuan 1/15. Itu nisbah lelaki 2, perempuan 1. Golongan yang kedua iaitu cucu perempuan. Ketika dia bersama cucu lelaki sahaja, dalilnya ialah secara ijma' ulama, anak lelaki tidak boleh mengasabahkannya, malah dia akan menghalang cucu perempuan. Anak lelaki, bila ada sahaja anak lelaki si mati, bermakna cucu ni akan terhalang. Tak kira cucu lelaki atau cucu perempuan, lelaki atau perempuan, daripada cucu dia akan terhalang. Minta maaf sekejap ya. Saya bagi contoh. Kita lihat carta. Yang ini kadang-kadang orang ramai yang salah faham tentang keadaan anak dan juga cucu. Ada yang beranggapan bila tak ada anak lelaki, bermakna cucu tak dapat. Ada anak lelaki, cucu tak dapat, itu biasa. Tetapi bagi dia, tak ada anak lelaki, bermakna baki akan dapat kepada adik-beradik. Cucu tak dapat katanya, sebab si mati ada anak perempuan. Salah. Tanggapan sebegitu salah. Saya bagi contoh. Seorang meninggal dunia. Kita nak bagi nama siapa yang meninggal. Sidik lah. Contoh namanya Sidik. Sidik ni mati. Dia ada 4 orang anak. 2 lelaki, 2 perempuan. Yang lelaki, siapa kita nak bagi nama? Husin. Yang lelaki lagi seorang, Hasan. Yang perempuan, Murni. Yang kedua, Ros. Contoh ya, ini tak ada kaitan sama ada yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Nama-nama ni contoh sahaja, kalau kebetulan ada di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, tak ada kena-mengena. Husin ni ada lagi anak. Ada anak lelaki, ada anak perempuan. Hasan pun begitu, Murni juga begitu, Ros juga begitu. Siapa nama anak Husin? Contohlah kita bagi nama Ali. Yang perempuan namanya Munah, contoh. Hasan ada juga anak lelaki, ada juga anak perempuan. Nama anak lelakinya siapa? Contohlah Abu. Yang perempuan Leha. Gelak muslimat, ada nama Leha tu. Kemudian anak Murni pun begitu juga, ada lelaki, ada perempuan. Siapa yang nama lelaki? Din, contoh. Din lagi ramai. Yang perempuan apa? Tolong bantu, saya dah hilang, dah blur dah. Perempuan siapa? Linda. Ros juga ada anak lelaki, ada anak perempuan. Yang lelaki namanya Dindah. Aziz, contoh. Yang perempuan Azizah. Okey. Kita nampak dari carta ini, yang kita nak nilai dulu siapa dia waris. Soal dapat tak dapat itu nanti kita akan bincangkan. Sekarang ni kita nak kenal pasti siapa dahulu yang termasuk dalam golongan waris. Sidik mati tahun 2023. Tahun ni dia mati. Ada anak 4 orang, 4 ni hidup. Husin ada, Hasan ada, Murni ada, Ros ada. Dan tiap-tiap anak ini juga ada anak-anak lagi, cucu kepada si Sidik. Jadi kita nak kenal pasti siapa waris di kalangan keturunan Sidik ini. Ada berapa orang? Yang pertama Husin, yang kedua Hasan, yang ketiga Murni, yang keempat Ros,
yang kelima Ali, yang keenam Munah, yang ketujuh Abu, yang ke-8 Leha. Ni yang nama Din, Linda, Aziz, Azizah ni adakah waris ataupun tidak? Itu persoalan saya. Siapa boleh jawab? Din, Linda, Aziz, Azizah, adakah waris ataupun tidak? Tidak, kerana jalur anak perempuan. Pandai, alhamdulillah. Dah kenal pasti dah siapa waris. Cucu, bila sebut cucu dalam waris faraid bermakna cucu dari jalur anak lelaki saja. Bermakna empat nama ni kita pangkas siap-siap dah. Apa jua keadaan, mereka tidak berhak mendapat faraid. Okey, ada 8 orang waris Siddiq. Siddiq mati tahun 2023. Siapa yang berhak? Tadi kita kenal pasti. Ke-8 ni waris, tetapi tak semua dapat ni. Dia ada sebahagian sahaja yang dapat kerana menghalang sebahagian yang lain. Yang dapat sahaja cuma siapa? Husain, Hasan, Murni dan juga Ros sahaja. Cucu-cucu ni, Ali, Munah, Abu, Leha ni tak dapat kerana apa? Terhalang disebabkan adanya anak lelaki. Disebabkan ada anak lelaki Husain dan juga Hasan. Contoh, Husain dan juga Hasan mati juga. Meninggal dunia juga. Siddiq mati 2023. Husain mati 2022. Hasan mati 2021. Maknanya Husain dan Hasan mati dulu daripada Siddiq. Siapa waris Siddiq yang ada? Ali, Munah, Abu, Leha, Murni dan juga Ros. Murni dan juga Ros dapat kerana apa? Kerana mereka anak perempuan bagi Siddiq. Bahagian mereka berapa? 2/3 kerana 2 orang. Kalau lebih 3 orang, 4 orang, 5 orang sama juga. Maksimum 2/3 sahaja. Kalau Murni juga mati tahun 2000, contoh, bermakna anak Siddiq cuma ada seorang sahaja. Siapa dia? Ros. Ros akan dapat 1/2. Ros dapat 1/2. Ada tak baki? Ada baki 1/2. Siapa yang dapat? Cucu, iaitu anak kepada Husain dan juga Hasan, dengan nisbah lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Yang ini kadang-kadang orang salah faham. Bila tak ada anak lelaki mati dah, pergi dekat adik-beradik. Yang ni salah. Dia pergi dekat adik-beradik Siddiq. Sedangkan Siddiq ini ada cucu lelaki daripada anak lelaki. Yang dikatakan asabah binafsi. Bagaimana yang dikatakan asabah binafsi? Jenis asabah yang pertama yang lepas kita bincangkan, ketika mana cuma lelaki sahaja yang ada. Ada Ali, ada Abu, Munah dan Leha ni tak pernah lahir pun, contoh. Maka Ali dan Abu ni akan dapat asabah binafsi dengan sebab dirinya. Bila ada cucu perempuan, Munah ada, Leha ada, maka keempat-empat ini akan mendapat asabah bi ghairi. Yang kita belajar hari ini, sekarang ini, asabah bi ghairi, dengan sebab yang lain. Dengan sebab ada anak lelaki atau adanya cucu lelaki, senang kata yang sedarjat dengan dia. Bismillah. Setakat ni jelas tak tentang anak dan juga cucu? Seminggu 2 ni ramai yang mesej WhatsApp saya, tanya tentang anak dan cucu. Saya tak tahu apa isu. Mungkin ada isu yang saya terlepas pandang. Saya ingat lebih 10 orang. Tanya sempat pun ada yang tanya saya. Sebab biasa yang WhatsApp saya ni, ada yang jenis dikenalkan diri dulu. Ustaz, saya contoh orang Belan dari kampung Tanjung Sepat, nak tanya sikit tentang faraid. Okey, silakan. Kadang ada yang terus tanya, Ustaz nak tanya, kalau macam ni, saya tak jawab dulu. Saya tanya dulu, cik dari mana? Boleh tak perkenalkan diri dulu? Maaf Ustaz, kata saya daripada ni, nama sekian-sekian. Okey, baru saya jawab. Ramai yang tanya tentang anak dan juga cucu. Jadi saya tak tahu, mungkin ada isu-isu semasa yang saya terlepas pandang, sebab ramai, lebih 10 orang
Yang bertanya daripada tanya sempat ada, daripada Bukit Canggang ramai. Atau mungkin ada kematian dekat sana kot. Berkait dengan anak dan cucu, pergaduhan, kecoh sekampung contohlah, kita tak tahu. Jadi masing-masing tanya, macam mana ni? Cucu ni dapat ke tak ni? Sebab anak dah mati dulu. Orang belah-belah pantai timur panggil patah titi. Patah titi ni maknanya apa? Anak tak ada, cucu tak dapat. Satu keadaan lagi. Satu keadaan lagi. Bila mana okey, Siddiq mati 2023. Husin juga mati pada tahun 2022. Bermakna Husin mati sebelum daripada si Siddiq. Siapa waris yang ada? Hasan, Murni dan juga Ros sahaja. Ni cucu ni Ali dengan Munah dapat ke tidak? Tak dapat. Kerana si mati Siddiq ada anak lelaki. Siapa dia? Hasan. Keadaan Ali dan Munah inilah yang kita panggil patah titi. Maknanya tak dapat. Istilahnya patah titi. Orang belah pantai timur panggil patah titi. Sebab ayah mati dulu daripada datuk. Ayah mati tahun 2000. Atuk mati 2001. Maka cucu ni tadi tak dapat harta. Sebab ada pakcik yang lain. Ada Hasan ni. Jadi yang dapat pusaka cuma Hasan, Murni dan juga Ros. Abu Leha pun tak dapat. Kerana apa? Ada bapanya, iaitu anak lelaki daripada Siddiq. Siapa? Hasan. Abu Leha tak dapat, tak apa lagi. Sebab bapaknya dapat. Nanti bapaknya mati, dia dapat. Ni tapi yang Ali Munah ni memang tak dapat langsung. Sebab apa? Sebab adanya Hasan. Hasan ini dia mendinding, menghalang segala cucu daripada anak lelaki. Termasuk anak dia dan juga anak saudara dia yang lain. Ali Munah ni anak saudara kepada Hasan. Terhalang juga. Ni yang dikatakan patah titi. Okay, setakat ni ada soalan tentang hal anak dan juga cucu. Boleh nampak ya gambarannya? Tak semestinya cucu ni tak dapat. Lihat keadaan. Jadi saya rasa dah lebih 4 keadaan saya bagi gambaran daripada rajah ni. Bagaimana keadaan kalau anak lelaki semua tak ada, barulah dapat kepada cucu. Kalau ada anak lelaki sebahagiannya tak ada, sebahagian ada, bermakna cucu yang lain pun tak dapat. Macam ni lah Husin dan juga Hasan. Husin dah mati dulu, Hasan ada, maka Hasan akan menghalang juga anak kepada Husin. Cucu daripada Husin ni juga tak dapat. Jelas ya? Ya. Andai kata anak Siddiq keseluruhannya perempuan, Husin jadi Husinah, Hasan jadi Hasanah contoh. Keempat-empatnya perempuan. Berapa anak perempuan yang akan dapat? 2/3, kerana bilangannya lebih daripada 2. Kalau misal kata anak Husinah dan Hasanah ni juga ada anak-anak mereka. Anak-anak mereka termasuk sebagai waris ke tidak? Tidak, kerana cucu dari jalur anak perempuan. 2/3 untuk keempat-empat anak Siddiq ini, yang mana keempat-empatnya semuanya perempuan. Ada tak baki lagi daripada 2/3? Ada. Berapa? 1/3. Siapa yang dapat? Ketika inilah baru kita akan lihat kepada kelompok yang kedua. Siapa dia? Belah ayah, belah usul. Kita lihat carta. Disebabkan anak lelaki dan juga cucu lelaki tak ada, yang ada cuma anak perempuan, tadi 4 orang, maka mereka akan dapat 2/3. Ada baki 1/3 akan pergi kepada kelompok yang kedua di kalangan ini. Ada ke tidak bapa si mati? Bapa Siddiq ni ada ke tidak? Kalau bapa Siddiq tak ada, tengok yang atas lagi. Datuk bapa kepada datuk, bapa kepada bapa Siddiq, datuk Siddiq lah. Kalau tak ada juga, barulah pergi ke kelompok yang ketiga. Yang ini, saudara lelaki seibu sebapa, adik beradik. Yang ni baru betul. Tak ada anak lelaki pergi dekat adik beradik, betul. Tetapi tak ada anak lelaki, bukan tak ada tu tak ada langsung, mati dulu. Jangan terus pergi ke adik beradik. Lihat dulu cucunya ada ke tidak. Kalau ada cucu lelaki daripada anak lelaki yang mati dulu, bermakna adik beradik terhalang.
Tadi isunya empat-empat semua perempuan, bermakna memang tak ada langsung, tak pernah wujud anak lelaki. Baru akan pergi ke kelompok yang kedua, belah bapa, datuk dan ke atas tak ada, pergi dekat adik-beradik. Adik-beradik seibu sebapa ada. Berapa orang? 2 orang contoh. Adik-beradik yang perempuan juga ada. Yang ini ada, yang ini ada. Ibu lelaki ada, perempuan ada. Mereka akan dapat asobah bi ghairi yang kita belajar sekarang ni. Dengan nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Kalau ada 2 orang saudara lelaki seibu sebapa dan juga 2 orang saudara perempuan seibu sebapa, daripada 1/3 baki tadi dapat dekat mereka dengan nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Kalaulah saudara lelaki seibu sebapa ada, saudara perempuan seibu sebapa juga ada, yang ni keempat-empat ni ada. Saudara lelaki sebapa ada, saudara perempuan sebapa juga ada. Yang ini akan terhalang kerana darjat sebapa lebih jauh daripada yang seibu sebapa. Adik-beradik sama mak sama ayah lebih kuat, lebih dekat dengan si mati berbanding dengan adik-beradik sebapa sama bapa lain mak. Kalau misal kata ada saudara yang perempuan sahaja, ni sahaja ada saudara seibu sebapa, yang lelaki tak ada. Kemudian ada saudara lelaki sebapa, yang perempuan tak ada. Dia cuma ada anak perempuan, bapa dah tak ada, datuk dah tak ada saudara perempuan seibu sebapa, kemudian ada saudara lelaki sebapa. Mereka ni dapat asobah ke saudara perempuan dan saudara lelaki ni? Tak dapat asobah. Maknanya bukan asobah bi ghairi. Saudara lelaki terhalang walaupun dia lelaki. Yang ni pun kadang-kadang salah faham di kalangan masyarakat kita, mesti kena lelaki yang menghabisi harta. Tak semestinya. Walaupun ada lelaki, tetapi ada perempuan yang lebih dekat. Siapa dia? Saudara perempuan seibu sebapa, dia dapat asobah. Asobah apa? Asobah ma'al ghairi, yang ketiga yang kita belum jumpa lagi. Sebab apa? Sebab si mati ni ada anak perempuan, dia bersama dengan anak perempuan. Adik-beradik perempuan seibu sebapa bersama dengan anak perempuan si mati, maka adik-beradik perempuan seibu sebapa dapat asobah ma'al ghairi. Tadi asobah binafsi, asobah bi ghairi. Yang ini yang ketiga, asobah ma'al ghairi. Yang lelaki ni tak dapat. Adik-beradik sebapa, adik-beradik lelaki sebapa. Berapa saudara perempuan seibu sebapa dapat? Kalau asobah ma'al ghairi, kalau anak perempuannya seorang, bermakna dapat 1/2. Maka 1/2 bakinya akan dapat kepada saudara perempuan seibu sebapa. Kalau anak perempuan ada 4 orang macam tadi, bermakna dapat 2/3. Ada baki 1/3 dapat dekat saudara perempuan seibu sebapa. Saudara lelaki sebapa tak dapat. Jelas? Setakat ini sampai sini. Begitu juga contoh saudara lelaki sebapa ada asalnya tapi dah mati dulu, ada anaknya. Anak kepada saudara lelaki seibu sebapa. Mana lebih kuat? Antara saudara perempuan seibu sebapa dengan anak lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa. Saudara perempuan lebih kuat. Saudara perempuan lebih kuat. Melainkan ada saudara lelaki seibu sebapa, barulah dia dapat asobah bi ghairi. Dia tak dapat asobah ma'al ghairi dengan cucu. Okay. Ini yang ketiga kita belum bincangkan lagi, tapi nak bagi gambaran awal. Yang jenis ketiga asobah ma'al ghairi. Kemudian ahli yang ketiga, muka surat 136. Kaedah golongan bawah lelaki yang sama darjat sahaja dapat mengasobahkan golongan bawah perempuan. Maknanya golongan bawah ni anak-anak tadi. Golongan bawah lelaki yang sama darjat, maknanya anak lelaki dan anak perempuan sahaja yang akan mengasobahkan. Dia tak jadi anak lelaki dengan cucu perempuan, ataupun anak perempuan dengan cucu lelaki daripada anak lelaki tadi. Macam contoh tadi kita buat carta tadi, yang ada
Murni, Ros, Hasan pun mati juga tahun 2021. Yang ada cuma anak daripada Husain dan juga Hasan. Munah tak ada, Leha tak ada. Dua-dua cucu ni, dua-dua cucu lelaki. Yang dikatakan asabah sama kaedah ni, golongan bawah lelaki yang sama darjat sahaja dapat mengasabahkan golongan bawah perempuan. Ali ni dia tak boleh mengasabahkan Murni dan juga Ros. Ali dan Abu dia tak boleh mengasabahkan Murni dan juga Ros, kerana lain darjatnya. Ali dan Abu sebagai cucu, Murni dan Ros sebagai anak. Jadi Murni dan Ros bukan asabah. Dia akan dapat 2/3, baki 1/3 dapat dekat Ali dan juga Abu. Kalaulah dia boleh mengasabahkan, bermakna bahagian Murni dan Ros lebih sedikit daripada Ali dan Abu. Padahal kalau ikutkan darjatnya dia lebih dekat anak berbanding Ali dan juga Abu cucu lelaki. Pengecualian kaedah muka surat 136 yang di atas. Cicit lelaki daripada cucu lelaki dan ke bawah juga boleh mengasabahkan cucu perempuan. Jika ada cicit perempuan, dia akan bersama-sama dengan cucu perempuan menjadi asabah dengan cicit lelaki. Ini bagi anak sahaja. Adapun cucu, contoh tadi pengecualian kaedah. Cicit lelaki daripada cucu lelaki dan ke bawah juga boleh mengasabahkan cucu perempuan jika ada cicit perempuan. Dia akan bersama-sama dengan cucu perempuan menjadi asabah dengan cicit lelaki. Contoh. Ini carta. Siapa nak bagi nama lagi ni? Lelaki, perempuan je lah. Cicit lelaki daripada cucu lelaki. Siapa dia? Ni, saya bulatkan ni. Cicit lelaki daripada cucu lelaki Siddiq. Siddiq mati tahun 2023. Yang saya pangkah ni makna mati lagi awal daripada Siddiq. Kalau mati lepas Siddiq, makna dia akan dapat lah. Tapi sebab dia mati dulu daripada Siddiq. Cuma ada Ali dan juga Abu. Kemudian ada lagi cicit. Ali Abu pun mati juga, maaf. Ali Abu juga mati juga. Yang ada Munah dan Munah Leha. Munah Leha ada. Munah Leha ada, Abu tak ada, Ali tak ada, Husain tak ada, Hasan tak ada. Yang ini ada, Murni ada, Ros juga ada. Yang ni akan dapat 2/3. Maka 1/3 dapat dekat siapa? Dalam keadaan ini. Pengecualian kaedah. Cicit lelaki daripada cucu lelaki. Siapa dia? Ini. L ni. Kalau contoh namanya Faiz. Faiz dan juga siapa lagi seorang ni? Zul. Cicit lelaki daripada cucu lelaki dan ke bawah juga boleh mengasabahkan cucu perempuan. Bermakna mereka ini, Faiz ini, Zul ini boleh mengasabahkan Munah dan juga Leha. Kerana Munah dan Leha adalah cucu. Yang tak boleh asabah anak. Kaedah yang di atas tadi, golongan bawah lelaki yang sama darjat sahaja dapat mengasabahkan golongan bawah perempuan. Tetapi pengecualian kaedah, cicit daripada anak lelaki, iaitu Faiz ni cicit kepada Siddiq, daripada cucu yang bernama Ali, daripada anak yang bernama Husain. Dia boleh mengasabahkan Munah, makcik dia, yang mana merupakan cucu daripada Husain. Jadi Munah ni boleh dapat, Leha ni boleh dapat disebabkan adanya Faiz dan juga Zul. Mereka juga dikecualikan dapat asabah bi ghairi, dengan nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Jauh sangat dah ni kita pergi. Takat ni boleh masing-masing menyandar dah. Ada yang dah terlelap dah pun.
Yang ketiga, saudara perempuan seibu sebapa. Cukup sampai sinilah. Ada soalan sebelum kita akhiri? 1-2 soalan. Tak tahu nak tanya apa Ustaz dia. Ya. Okey. Hibah diberikan semasa hidup. Okey. Okey. Si mati ni masa dia hidup, dia ada menghibahkan harta. Sebuah rumah dekat anaknya contoh. Okey, anaknya bongsu. Okey. Rumah ni tadi adakah dikategorikan sebagai wasiat ataupun hibah? Jadi wasiat? Bukan. Okey, soalannya? Tak ambil pot lah. Nak menuntut. Okey. Itu adik-beradik. Sedangkan si mati ada anak lelaki. Okey. Okey, saya faham. Cuma nak kena terangkan satu persatu gambarannya. Haji tanya macam ni. Satu kes, seorang ayah ni dia bagi hibah rumah ataupun kereta dekat anak yang bongsu. Ni pun biasa. Kita kena beza apa dia hibah, apa dia wasiat. Bila kita dapat bezakan antara kedua ni, kita dapat jawapannya. Hibah ni apa ni? Pemberian semasa hidup. Pemberian semasa hidup. Long, Angah, Alang, Acu, ada 4 orang anak. Along, Angah lelaki, Alang, Acu perempuan. Ayah ada 4 ekar tanah je. Ayah tak ada lagi dah. Ayah ni bukan orang kaya. Jadi masa hidup ni ayah nak bagi siap-siap seorang seekar tanah. Along dekat tanah hujung sana, Angah dekat tanah sana, Alang dekat tanah sana, Ucu kat tanah sana. Itu dikira hibah ke wasiat? Hibah. Walaupun belum pindah milik tanah dia tadi, geran ayah kepada anak. Jadi dikira hibah. Mati ayah ni, tanah ni tadi termasuk dalam harta pusaka ayah ataupun tidak? Dah tak termasuk. Kerana bukan lagi milik ayah. Tetapi dari segi undang-undang proses kita di Malaysia, dia masih lagi tertakluk kepada urusan pusaka. Kerana nama masih lagi nama si mati. Cuma semasa bicara kuasa, maklumkan kepada pegawai kuasa, pegawai bicara kuasa tu bahawasanya dulu arwah ayah dah bagi siap-siap dah tanah ni, tanah hujung ni untuk nama abang ni, tanah yang sana dekat abang yang kedua, tanah yang ni untuk kakak, yang ni untuk saya. Jadi pegawai pusaka bila dapat maklumat begitu, semua kata ya, tak ada masalah. Maknanya tak terikat dengan urusan pusaka kerana dah dibagi. Itu dari segi proses. Tapi dari segi hukum dah dikira sebagai hibah. Kalau misal kata ada waris yang tak bersetuju, tiba-tiba tak bersetuju lepas mati, sedangkan dia tahu dah ini arwah ayah dah bagi dah. Jadi bagaimana keadaan yang bersetuju nak membuktikan kepada pegawai pusaka? Dia kena buat pengesahan di mahkamah syariah. Ini biasa kalau yang dapat seorang je, yang tak dapat ramai.
Jadi yang tak dapat ramai dia akan mempersoalkan. Dapat yang bongsu je dapat rumah. Padahal adik-beradik ramai, 10 orang, 9 orang tak dapat pun, tak dapat apa-apa pun. Yang bongsu ni dia dapat masa hidup siap-siap. Padahal yang lain semua tahu ayah memang bagi dah masa hidup, cuma belum tukar nama je lagi. Jadi adalah adik-beradik yang tak puas hati, katanya tak boleh dah, tak akil lah macam tu. Kalau boleh rumah ni termasuk juga dalam harta pusaka lah, kami pun ada hak juga, katanya macam tu. Sedangkan mereka tak ada hak pun dari segi hukum. Tapi dari segi undang-undang proses, ya, kerana nama tu masih lagi nama ayah, belum pindah milik kepada anak yang bongsu. Jadi bagaimana anak yang bongsu ni nak mempertahankan hak dia? Dia kena pergi ke pejabat mahkamah syariah untuk membuktikan rumah tersebut telah diberikan kepada dia oleh arwah ayahnya semasa dia hidup. Kalau boleh ada saksi adik-beradik yang lain. Yang ketegak nak juga tu seorang je, yang lain tu diam je, tapi boleh jadi saksi mengatakan dulu ayah memang ada bagi dekat adik yang bongsu. Okey, dapat pengesahan daripada mahkamah. Adik ataupun adik-beradik yang tak puas hati ni, dia nak tuntut dekat pejabat pusaka pun dah tak laku dah. Bagai pusaka tengok, okey ada pengesahan, bermakna harta ini dah terkeluar daripada harta pusaka. Ini kalau adik-beradik. Ini kalau anak-anak. Adik-beradik pula yang masuk campur, ini anak-anak lelaki ada, anak-anak perempuan ada. Adik-beradik pula masuk campur. Dia rasa macam dia ada hak. Sebenarnya tak ada hak langsung pun. Tak ada hak langsung. Jangankan habuk pun tak ada. Jangankan di mesin, habuk pun tak ada. Sebab ada anak-anak lelaki, ada anak-anak perempuan. Kalau dia nak tuntut, dia nak hak macam mana pun, dia pergilah kat pejabat pusaka pun, memang tak dapat satu sen pun. Dia dari segi undang-undang proses, walaupun dah pindah nama ataupun belum pindah nama. Ya. Kalau ada hitam putih, ada sign, itu lagi kuat. Ayah dah bagi, ada surat nyata, nama, tanda tangan ayah. Kalau ada video, sebab tu kalau sekarang kalau kita buat hibah ataupun wasiat dengan maiz secara bertulis ada hitam putih, bukan setakat bertulis saja. Kami sebagai PPI, perancang pewarisan Islam, kena buat video bukti bahawasanya si penama pemilik harta ni mewasiatkan tanah sekian-sekian kepada penerima sekian-sekian. Ada video. Betul. Dia dah jadi hak kepada penerima hibah. Betul. Dia kena dapat pengesahan. Kalau dia tak pergi berurusan di mahkamah syariah, bermakna dia tak ada hak pada rumah tu. Rumah tadi termasuk dalam harta pusaka, yang mana adik-beradik lain juga ada hak. Jadi kalau dia nak mempertahankan hak dia, dia kena buat pengesahan di mahkamah syariah. Ini dalam isu hibah. Ini wasiat pula. Ini wasiat. Tadi hibah, ini wasiat. Wasiat pula dia mention kalau ayah dah mati nanti. Tu dia punya point nak bezakan hibah dan juga wasiat. Kalau ayah dah mati nanti, tanah hujung kampung kamu bagi kepada pihak masjid. Ayah nak wakafkan. Masjid ini adakah waris ataupun tidak? Bukan. Jadi lepas tak syarat untuk wasiat? Lepas syarat. Syarat untuk wasiat bukan kepada ahli waris, tidak lebih 1/3 dan bukan perkara maksiat. Innallaha qad a'ta haqqahu haqqan fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak, iaitu faraid kepada waris. Haqqahu haqqan fala wasiyata liwarithin. Tak ada lagi wasiat kepada ahli waris. Masjid tadi waris ke bukan? Bukan. Jadi wajib waris-waris untuk melaksanakan wasiat tadi, berikan tanah tadi. Kalau misalnya kata nilainya kurang daripada 1/3 ataupun tak lebih daripada 1/3. Bismillah. Kalau misal kata dia bagi kepada waris, kalau ayah dah mati nanti, rumah ni bagi dekat adik kamu yang bongsu. Ni banyak berlaku. Kereta ni bagi dekat kakak kamu. Kakak adik bongsu ni waris ke tidak? Waris. Bila waris, dia tertakluk dengan keizinan waris-waris yang lain. Asalnya waris
Yang mendapat wasiat tak dapat. Tetapi ada hadis yang lain, sekiranya mendapat keizinan daripada waris-waris yang lain, barulah boleh dilaksanakan wasiat tersebut. Kalau misal kata rumah ni ayah dulu dah wasiatkan dah kepada adik yang bongsu, adik kita lah. Kita ada 5 adik beradik, adik kita yang paling bongsu, ayah dah wasiatkan rumah ni kepada dia. Yang lain setuju ke tidak? Kalau ada yang tak setuju, wasiat tadi tak wajib dilaksanakan. Seorang tak bersetuju, wasiat tadi tak dilaksanakan. Sama ada tak bersetuju itu dia nak hak juga daripada rumah, ataupun adik jadi dia kena tebus hak untuk abang yang tak bersetuju tadi. Berbeza dengan hibah. Okey. Okey. Kalau hibah tak ada batal walaupun dia bagi kepada ahli waris. Sebab hibah ni dia tak ada syarat macam syaratnya wasiat. Syarat wasiat bukan kepada ahli waris. Syarat hibah tak kisah. Nak bagi kat siapa-siapa pun boleh. Kat waris pun boleh. Dekat bukan waris pun boleh. Dekat orang yang bukan Islam pun boleh. Kita ada kawan acong. Masa hidup ni, cong nah RM100 aku bagi. Boleh tak boleh? Hibah lah tu namanya. Kita bagi dengan kasih sayang sebab dia kawan kita. Yang bukan Islam pun kita boleh bagi. Apatah lagi yang waris. Sebab hibah. Dia tak tertaluk dengan hukum faraid. Tapi bila tertaluk dengan hukum faraid kerana wasiat tadi tak cukup syarat. Sebelum faraid, faraid ni tempat yang kelima. Sebelum faraid ada 4 perkara yang waris kena buat. Pertama, urusan jenazah. Yang kedua, hutang simati kepada Allah. Yang ketiga, hutang simati dengan manusia. Yang keempat, wasiat jika ada. Barulah faraid. Jadi nak sampai ke faraid yang kelima ni, dia kena selesaikan 4 ni dulu. Wasiat ni ada ke tak ada? Ada. Cukup tak syarat? Cukup. Wajib laksana dulu. Tunaikan wasiat simati. Cukup tak syarat? Tak cukup. Tanya waris-waris yang lain dulu. Sebab melibatkan hak faraid waris-waris. Tiba-tiba ada yang tak bersetuju. Maka tak wajib laksanakan. Kalau nak laksanakan juga, siapa yang bersetuju bagi serah hak dia, yang tak bersetuju adik ni tadi tebus hak yang tak bersetuju. Contoh abang yang sulung tak setuju, aku tak setuju. Sebab kau adik kau pun dah dapat bahagian kau ikut faraid. Wasiat pun nak juga kau. Si abang. Jadi boleh tak abang ni dikira sebagai derhaka kepada ayah? Tak. Abang ni tadi tak dikira sebagai anak derhaka. Kerana dia nak hak dia. Syarat wasiat tadi tak cukup. Iaitu syaratnya bukan kepada ahli waris. Kalau kepada ahli waris kena dapat persetujuan daripada waris-waris yang lain. Sebab dia dah mengambil hak faraid waris-waris yang lain. Kalau semua bersetuju, silakan laksanakan wasiat tadi. Berapa baki yang ada, barulah difaraidkan kepada ahli waris. Allahu a'lam. Jelas ya? Ada lagi? Kereta. Okey. Orang yang sama. Abang dipanggil nak beli kereta. Mana yang jalan yang mudah untuk selesaikan masalah. Sama ada kereta tu dalam dekat yang pun dijual terus ke abang dipanggil nak beli. Antara proses-proses macam mana? Okey. Si mati ada kereta. Kereta ni sepatutnya dapat kepada waris anak-anak. Cuma kita tak boleh masuk 10 nama. Dihibahkan kepada anak yang bongsu. Bila dihibahkan dia dah tak tertaluk kepada hukum faraid ataupun pusaka. Cuma kalau selagi belum tukar nama, dia akan tertakluk dengan pusaka punya undang-undang. Pusaka punya undang-undang dari segi pejabat pusaka kecil, dia akan tengok senarai harta-harta milik si mati. Maknanya nama atas nama si mati, kereta, motor, tanah, rumah atas nama si mati, walaupun masa hidup si mati ni dah bagi cakap mulut saja, tetap kena masuk. Sebab dekat JPJ nanti tak boleh tukar nama. Dia kena dapat surat kuasa pindah milik tu barulah. Semasa bicara kuasa, saya pendekkan.
Dia akan tanya kepada waris-waris, okey, nak letak nama siapa ni? Tak boleh masuk, kalau ada 10 waris tak boleh masuk 10 nama. Satu nama saja kenderaan boleh masuk. Jadi bincanglah dengan waris-waris macam mana. Sama ada nak tebus hak, okey, masukkan nama Along je lah. Boleh Long, tapi Along kena bayar kat kami lah. Kalau kereta ni contoh 10,000, kita ada 10 adik-beradik semua lelaki. Along kena bayar kat kami 1,000 lah. Okey, Along setuju, bagilah. Masuk nama Along seorang. Itu kalau urusan kepada waris. Tiba-tiba ada ipar, maknanya menantu kepada si mati, yang nak beli kenderaan tersebut. Boleh, tak ada masalah selepas selesai yang tadi. Dia kena pindah milik kepada waris dahulu. Uruskan dekat JPJ, tukar nama kepada waris, yang mana semua tu bersetuju atas nama dia seorang. Kemudian ipar ni tadi nak beli, belilah dekat yang penama ni. Dia tak boleh terus masuk nama menantu, tak boleh. Kerana menantu ni tadi bukan waris, melainkan diwasiatkan kepada menantu. Nanti kalau ayah dah mati, kereta ni bagi dekat abang long kamu. Abang long ni maknanya abang ipar kepada anak-anak ni. Anak betulnya perempuan yang sulung, tetapi abang long ni, itu dikira wasiat. Kalau ada hitam putih, kereta tadi dah tak termasuk sebagai harta pusaka si mati. Kalau tak ada hitam putih, adik-beradik yang lain pun semua tahu dah, maklum dah. Along, iaitu menantu ni tadi, kena dapat pengesahan dekat mahkamah syariah. Pengesahan bahawasanya kereta ni dulu arwah telah mewasiatkan kepada saya. Cukup tak syaratnya? Cukup, kerana menantu bukan ahli waris. Sekalipun ada adik-beradik yang tak bersetuju. Kerana pada ketika itu tak perlukan keizinan atau kerelaan waris-waris. Yang perlukan keizinan tu ketika mana wasiat tadi kepada ahli waris. Kalau bukan kepada ahli waris, setuju tak setuju ahli waris, dia wajib laksanakan wasiat si mati. Dia tak laksana, berdosa besar. Hukum wasiat sunat, tetapi melaksanakan wasiat adalah wajib. Wallahu a'lam. 8:40 9:40 ke 8:40. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Jadi tuan-tuan, puan-puan boleh lihat dalam Google, apa peranan mahkamah syariah. Jangan kita ingat mahkamah syariah ni untuk urusan nikah, cerai, talak tu je. Tak. Lihat dia punya peranan mahkamah syariah ni, antaranya mengesahkan hibah, mengesahkan wasiat bagi urusan pusaka, bagi urusan faraid. Cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, terguris hati tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.